Jadi kita tengok soalan ni dulu. Sharekan soalan kat kamu tentang insurans. Kita akan belajar tentang insurans ni. Simple je. Soalan ni saya ambil daripada buku Nilam. Nama buku tu Nilam lah. Kan? Jadi soalan dia objektif dan subjektif. Okay? Objektif ni soalan objektif dia. Saya akan besarkan kejap. Tak nampak ni. Baru nampak sikit. Kan? Macam ni macam mana nampak? Okay. Objektif dia sangat simple soalan. Kamu tengok memang kadang-kadang macam logik saja pun ada. Logik saja pun soalan dia simple je. Kan? Dia tanya pasal logik je. Tak ada perkiraan apa pun. Okay. Tengok soalan yang pertama. Pengetahuan saja. Kan? Antara berikut, yang manakah bukan risiko yang boleh dihadapi oleh seorang murid? Okey, risiko ni dia kena faham cerita ni. Topik risiko ni atau risiko pasal insurans. Kamu kena ingat topik dia insurans kan? Yang pertama adalah terjatuh dari tangga. Betul? Kemalangan jalan raya. Betul? Gagal dalam peperiksaan itu bukan risiko. Itu cari pasal. Dan kecederaan semasa perlawanan bola sepak boleh juga. Okey? Dia sebenarnya kamu kena ingat sebagai seorang murid sekolah, kamu sebenarnya dilindungi oleh insurans. Kamu dilindungi oleh insurans berkelompok sekolah. Jadi sebarang apa-apa yang berlaku dalam sekolah, kan, kamu sebenarnya dilindungi. Jadi kamu boleh dapatkan perlindungan insurans. Contoh kalau jatuh tangga, kamu boleh minta untuk pergi kepada hospital yang baik kan. Pegawai government pun minta lah kelas yang cantik sikit, iaitu kelas 1 ke kan, ambil bilik yang best sikit ke, dilindungi semua, jangan risau. Kemalangan jalan raya, pastikan balik sekolah tu, keluar sekolah janganlah buka uniform. Kena ingat, kamu apa membuktikan kamu pelajar sekolah? Uniform sekolah. Selagi kamu pakai uniform sekolah ataupun baju yang ada lambang sekolah tu, kamu dilindungi oleh insurans berkelompok sekolah. Kecederaan semasa perlawanan bola sepak. Ini bukan bola sepak JDT lawan KL semalam, tak. Ini perlawanan bola sepak sekolah Anjur. Kamu pergi bermain mewakili sekolah. Yang ni. Yang ni kamu dilindungi insurans berkelompok. Tapi dia tak cerita kat sini. Ini bukan pasal insurans. Ini hanya cerita pasal risiko ni. Risiko. Boleh faham Okey? Simple je. Kalau nak tanya apa boleh tanya terus ya. Nombor 2. Insurans hayat. Memberi perlindungan kepada hayat, dah nama pun hayat ni. Life insurance. Mestilah dia bagi perlindungan kepada apa? Kematian. Kematian. Tetapi sebenarnya ada insurans hayat juga. Melindungi, biasanya dia akan bagi package, iaitu kematian ataupun kita panggil dia hilang upaya kekal. Hilang upaya kekal ni dia macam mati tapi hidup. Tak boleh buat apa, baring je, tak boleh buat apa. Itu kita panggil hilang upaya kekal lah. Kan? Okey. Insurans hayat biasanya memberi perlindungan kepada 2 perkara itulah. Yang penting fokus utama dia adalah insurans hayat ni adalah kematian. Tapi ada saya tengok soalan ni, saya ulas sikit lah. Ada orang sekarang salah anggap insurans hayat. Insurans hayat dia anggap okey, kalau mati waris dapat. Kalau tak mati macam mana? Kamu kena ingat sebenarnya insurans hayat dia ada package dia, yang mana package dia biasanya kebanyakan insurans hayat akan bagi bonus. Bonus maksudnya kalau kamu ambil insurans hayat, contoh selepas kamu membayar insurans tu selama lebih kurang saya ambil 25 tahun. Lama bayar ni, ambil pada umur 30 tahun. Pada umur 30 tahun bayar lebih kurang 200 bulan, bayar sampai umur 55. Tengok tak mati-mati. Sebab ambil insurans hayat tak mati-mati. Kan? Jadi kamu tak boleh claim dalam insurans hayat tu, tapi kamu ada bonus. Banyak juga bonus tau. Biasanya kalau 25 tahun, 200 bulan lebih kurang dekat 60 lebih lah, 60,000 lebih dapat. Kalau lagi lama, umur kamu 30 tahun, lagi lama. Masih lagi tak claim. Kamu cakap saya nak berhenti, saya nak ambil bonus. Bonus kira-kira bonus dia boleh mencecah sehingga RM100,000. Itu hanya dengan bayaran 200 bulan. Saya bukan promote insurans ni. Siapa nak pergi cari sendiri. Ini adalah kebenaran. Kebenaran. Okey. Nombor 3. Antara berikut. Salah mouse. Kadang-kadang salah mouse tak naik ni. Antara berikut yang manakah perlindungan oleh insurans kemalangan diri. Tengok. Kemalangan diri. Okey. Insurans kemalangan diri dia beza dengan insurans kenderaan tau.
Kenderaan lain jawab. A tu kerugian atau kerosakan kenderaan. Ini insurans kenderaan bermotor. Lain. Perbelanjaan perubatan seperti kos kemasukan hospital dan pembedahan. Ini lain. Okay, ini bukan kemarin. Ini adalah kesihatan, perubatan dan kesihatan. C. Kerugian dalam perjalanan seperti kematian, kecederaan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan lain-lain. Ini adalah insurans travel, insurans bahasa Melayu perjalanan. D. Kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia secara langsung daripada kemalangan. Ini kita panggil dia insurans kemalangan diri. Nampak? Kena faham tu. Sebab tu kadang-kadang kamu tengok bila kamu accident kereta, kemudian kenderaan kamu tu insurans motor. Dan kamu tak ada insurans kemalangan diri. Dia insurans tu hanya cover untuk motor, kenderaan tu saja. Kenderaan tu saja. Contoh macam kenderaan tu terlibat dengan apa kemalangan, dia akan cover tentang kenderaan tu, repair balik kenderaan tu, repair langgar siapa, dia akan repair balik kereta orang yang kita langgar tu. Orang yang kita langgar tu masuk hospital, dia akan bayar kos rawatan, kita meninggal. Yang tu dia tak cover. Jadi lepas tu biasanya insurans motor ni dia mesti slate sekali dengan insurans kemalangan diri. Sikit je dia join sekali, dia akan add on. Bila add on maksudnya apa-apa jadi waris akan dapatlah kalau berlaku kematian dalam kemalangan kenderaan. Okey, ini contoh soalan ni senang ya, dia senang ya. Jangan silap. Okey, kemalangan diri adalah diri kita sendiri secara langsung daripada kemalangan. Kemalangan tak semestinya aksiden kereta, jatuh tangga pun dikira sebagai kemalangan. Okey. Tengok soalan nombor 4 pula. Nombor 4 Berikut merupakan faktor mempengaruhi premium insurans motor. Premium tu apa? Sebelum kita tengok premium tu apa? Premium tu adalah berapa nak kena bayar. Itu premium, berapa nak kena bayar. Okey. Insurans apa ni? Insurans motor. Bila insurans motor, kita kena tengoklah yang pertama merupakan pengaruh premium motor kecuali ni salah ambil kecuali kan. Okey. Jenis polisi, ya pengaruhi. Insurans kenderaan motor ada berapa jenis? Insurans kenderaan motor dia ada jenis biasa, jenis pihak ketiga, jenis akta, jenis pihak ketiga, dan yang last sekali adalah jenis komprehensif. Komprehensif paling dahsyat lah. Ada juga insurans melibatkan contoh insurans motosikal ni. Kalau katakan motosikal ni dia ada insurans kebakaran dan kecurian saja. Kebakaran dan kecurian saja pun ada juga. Okey. Tapi yang tak efek dengan apa insurans ni satu benda je, jenama. Jenama tak ada. Kan? Jadi kau pakailah jenama apa pun, dia tak kisah jenama. Yang penting jenis polisi, kemudian kapasiti enjin, kemudian jenis kenderaan. Jenis kenderaan efek MPV ke, kereta sport. Kereta jenis apa? Sedan. Dia ada lori. Kan? Tu dia ada efek itu. Jenama kenderaan tak efek. Okey? Nombor 5. Nombor 5, apa yang dimaksudkan dengan co-insurance? Co-insurance ni adalah biasanya insurans co-insurance ni pasal insurans perubatan. Perubatan, kesihatan dan perubatan. Perubatan apa dia bagi? Kesihatan kesihatan dan apa? Saya pun tak ingat nama tadi. Kesihatan dan perubatan kot macam itulah. Iaitu kalau kita sakit apa-apa, kita masuk hospital. Bila kita masuk hospital, kita kena bayar kos yang tinggi, hospital swasta lah. Jadi kita ada ambil co-insurance. Co-insurance ni lebih murah sikit berbanding dengan insurans biasa yang tinggi. Okey, apa yang maksud co-insurance? Co-insurance tu adalah 80-20 tu maksudnya yang kat depan ni 80/20. 80 ni kita bayar, pemegang polisi. Yang ini insurans bayar. Jadi kamu jangan silap nanti. Kemudian nanti bila-bila kamu beli insurans, dia kata murahnya insurans ni. Ya murah sebab apa? Kita bagi co-insurans 80-20. Oh, kamu pun buat je. Kamu tak faham apa benda co-insurans dia. Co-insurans 80-20 ni maksudnya kita kena bayar 80%. 20% saja yang insurans bayar. Sikit je dia bayar. Dia top up je. Jangan silap. Yang kita nak 20-80. 20-80 cantik lah.
Maksudnya kita top up 20%, 80% adalah insurans bayar. Yang ni okey. Ini tak okey. Nampak? Ini insurans bayar sikit je. Ini kita bayar, ini insurans bayar. Ini pun setelah ditolak dengan deductible. Setelah ditolak dengan deductible. Deductible ni biasanya dalam kehidupan seharian kita ni, kalau kita pergi hospital mana-mana yang mahal, dia minta down payment. Dia minta cekeram dia kata. Cik kena bayar ni dua dalam RM5,000. Macam tu. Deductible. Tapi sebenarnya dia adalah deductible. Dalam term insurance tu ada. Contoh kalau kita kena charge RM30,000, kita kena bayar dulu deductible biasanya dalam RM5,000 dalam insurans tu. Lepas tu balance dia kena bahagi pula mengikut co-insurance. Dia kena faham. Co-insurance maksudnya apa? Yang depan ni kita, yang belakang ni insurans. Jadi mana jawapan kita kat sini? 80-20 maksudnya pemegang polisi menanggung 20%. Salah. 20% tu siapa? Itu insurans punya tempat. Kan? Pemegang polisi membayar 20% daripada premium. Tak ada, premium tetap kena bayar penuh. Tak boleh main 20%, 20%. Tak ada kaitan. Pemegang polisi akan menerima 80% daripada nilai muka. Akan menerima pula tak ada. Dia tak ada terima. Kita bayar. Kan? Pemegang polisi menanggung 80% daripada jumlah kerugian. Yang ni maksud dia. Kita akan menanggung 80% daripada jumlah kerugian. Kalau kita masuk hospital, berapa kena bayar? 80% tu kita yang kena bayar. Ingat, itu yang dimaksudkan dengan co-insurance. Co tu dalam bahasa Inggeris maksudnya kongsi. Cooperation, operasi yang dikongsi-kongsi. Kan? Co-op. Okey? Boleh faham Okey, tak faham kamu tanya aja terus boleh? Tengok seterusnya. Sini nombor 6. Habis soalan pendek soalan ni. Dah ramai dah. Tadi 3 orang. Siapa yang dah ada ni? Hakimi, Ibrahim, Kalisha, Nadia. Okey. Okey. Yang lain Ibrahim. Esok exam apa Ibrahim? Exam tak? Esok? MA je. MA? Allah tak apa nanti. Sebab tu hari ni saya dah bagi tahu tadi dekat Fatin dengan apa dari tadi. Hari ni kita, sebab tu saya bagi soalan sikit je kamu tengok. Sebab saya target kita habis awal sikit. Bolehlah kamu rehat-rehat nanti sambil tengok buku MA tu sampai buku MA menutup mata kamu tidur. Okey. Kita tengok soalan nombor 6 Terus. Puan Lim memiliki sebuah banglo yang mempunyai nilai boleh insurans sebanyak RM500,000. Rumah tersebut diinsurankan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurans 70% daripada nilai boleh insurans. Jika rumah Puan Lim hangus terbakar, berapakah pampasan yang akan diterima oleh Puan Lim? Okey, nampak dia kata apa? 70% dia insurankan. Bila dia insurankan 70%, maksudnya insurans akan cover 70%. Lagi 30% Puan Lim yang kena cover kalau berlaku kebakaran. Okey? Tapi setelah dinilai biasanya dia bagi tahu mempunyai nilai boleh insurans. Nilai boleh insurans adalah 500. Jadi berapa dia dapat? Kita kira je lah peratus dia, senang je. 70% daripada berapa? 500,000. Macam tu je, senang soalan ni. Kira. Jadi kita dapat jawapan kita berapa? Yang akan diterima. Pampasan lah. Maksud dia akan terima. Ni darab ni akan dapat 350,000. Okey. Kerugian yang dia tanggung dapat pampasan. Ada orang kata, banyak dia dapat ni. Untung lah dia. Insurans tidak ada langsung konsep untung. Semuanya hanya rugi. Dan pihak insurans hanya menolong kita menanggung sedikit kerugian daripada apa yang kita patut tanggung. Semua tak ada. Itu kita panggil konsep dia dalam insurans. Konsepnya insurans ni kita bukan untung. Insurans hanya untuk menanggung sedikit kerugian daripada kita. Apa yang kita rugi dia tanggung sikit lah. Jadi kita akan taklah sedih sangat kalau kita ada insurans. Okey? Boleh faham yang penting sekarang kita tengok kertas 2. Yang ini yang best ni. Kertas 2 penting.
Okey. Nampak? Boleh nampak ke? Nampak tak? Clear tak? Okey tak? Okay. Clear? Kalau kau pakai laptop dia nampak clear sikit. Kalau pakai handphone dia kecil lah. Kan? Okey, kita tengok soalan kertas 2. Ni yang mana dah exam ni ada soalan-soalan ni banyak kan. Macam tadi dah exam banyak soalan ni tu. Encik Aziz mempunyai perlindungan insurans perubatan dengan had tahunan sebanyak 150,000. Apa maksud had dia? Had maksudnya tak boleh lebih lah. Tak boleh lebih 150,000 dalam setahun. Okey. Dia telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke dalam hospital selama beberapa hari. Kos perubatan adalah sebanyak kos dia sebanyak 22,000. Okey, kemudian hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Aziz jika polisi insurans perubatan mempunyai deductible. Nampak? Dia bagi tahu. Yang ini penting untuk perubatan dia ada deductible bahasa Melayu dia. Deductible bahasa Toraja. Deductible berapa tu? 500 dan co-insurance. Co-insurance berapa? 70-30. Wah. 70-30. Wish. Apa punya ini top-up lah, boleh lah, tak ada masalah lah, ada tulis, kita ikut je kan. Okey. Kemudian dia kata apa situ? Kejap. Kenapa bawah ada peratusan penyertaan co-insurance dia bagi tahu 75 25, kos perubatan 35,000. Pelik ni, kejap. Ni soalan ni ada silap ni. Yang dia bagi bawah tu silap ni. Apa benda dia bagi kat bawah tu. Yang tu kamu jangan tengok Ada silap kot ni. Sekejap saya tengok buku dia balik. Macam mana dia tulis. Bercanggah tu nombor dia. Silap. Dia silap. Kan? Kesilapan tu adalah yang bawah tu silap. Dekat soalan betul, atas tu betul lah. Soalan asal dia betul. Okey? Dia silap tulis tu, salah type ni. Okey? Jadi sepatutnya co-insurance dia adalah 70-30. Deductible dia adalah 500. Kan? Kemudian dia punya kos perubatan adalah 22,000. Okey? Jadi kat sini sebab had dia 150,000 dia boleh apa? Claim semualah. Kan? Jadi berapa dia punya claim? Cara kira dia. Mula-mula kita ambil 22,000. Kita kena tolak dulu dengan deductible. Sebab deductible ni dia yang bayar. Bayar yang tanggung oleh Encik Aziz. Maksudnya Encik Aziz akan bayar 500. 500 ni Encik Aziz bayar. Jadi berapa bayaran Encik Aziz? Bayaran yang Encik Aziz keluar, dia dah bayar yang pertama, dia dah keluar duit dah 500. Kena letak tepi ni. Jadi yang tinggal yang untuk pengiraan seterusnya yang tinggal adalah 21,500. Untuk pengiraan untuk apa ni? Untuk co-insurance. Okey, berapa Cik Aziz kena tanggung? Cik Aziz tanggung 70%. Nampak? Jadi kita kena kira 70% darab dengan 21,500. Ambil kalkulator. Okey? Ambil kalkulator. Tekan kejap.
70/100 darab dengan 21,500 sama dengan 15,050. Kan? Jadi ya, 15,050. Okey? Jadi kamu kena hati-hati bila dia bagi co-insurance macam ni kan. Jaga-jaga. Jadi kat sini maksudnya Cik Aziz kena bayar banyak ni. Tadi dia dah bayar 500. Jadi jumlah bayaran dia sebanyak apa? 15,050 campur 500. Jadi Cik Aziz kena bayar sebanyak 15,550. Banyak dia kena bayar. Sebab co-insurance tu 70/30. Sepatutnya dia ambil co-insurance 30/70. Okey? Kena jaga situ kan. Nanti kalau kamu satu hari nanti kamu beli insurans ke apa, jaga-jaga kat situ. Okey. Kena ingat itu maksud co-insurance. Dia akan tulis kita dulu baru insurans. Okey. Soalan seterusnya. Ni ada salah soalan ni, kamu betulkan kejap kan. Tengok soalan nombor 2. Okay. Cuba baca kejap soalan tu, nanti kita bincang terus. Boleh nampak ke? Kelabu ke? Okey, soalan nombor 2. Kita tengok sekejap. Saya punya marker pen ni dah kena beli baru ni. Dah 2 kali saya tulis. Okey, nombor 2 kat sini. Encik Raimi mempunyai rumah kediaman dengan nilai boleh insurans sebanyak 400,000. Nilai boleh insurans sebanyak 400,000. Encik Raimi telah membeli polisi dengan nilai yang diinsurankan sebanyak RMX. Maksudnya polisi dia RMX. Okey, berapa banyak dia beli tak tahu kan? Deductible. Okey, dia ada deductible sebanyak 4,000. Deductible sebanyak 4,000. Encik Raimi telah menerima pampasan sebanyak, dia dapat pampasan sebanyak apa? 49,650. Okey, 650. Setelah rumahnya mengalami kebakaran dengan kerugian sebanyak, yang rugi ni pampasan, rugi sebanyak 58,000. Okey. Hitung nilai yang diinsurankan oleh Encik Rahimi. Okey. Formula dia adalah senang je. Bila kita tengok soalan macam ni, kamu kena ingat formula dia adalah formula pampasan. Formula pampasan. Jumlah pampasan adalah sama dengan, kita ambil kat situ, nilai berapa dia insurans. Nilai berapa dia insurans kan itu. Contoh, dia insurankan sebagai X tadi, bahagi dengan nilai asal boleh insurans 400,000. Ini pecahan tau, pecahan. Jadi kalau biasanya orang, kalau nilai asal dia 400,000, dia insurankan mesti insurans penuh. Kalau dia insurankan 400,000, dia akan dapat penuh. Tapi kalau dia insurans sebahagian, ini jadi pecahan dia. Sebahagian dia tak dapat penuh lah, macam cik ni. Okay? Kemudian dia darab dengan berapa kerugian kita. Kerugian kita adalah 58,000. Tolak, jangan lupa. Kena tolak dengan deductible. Deductible adalah 4,000. Kena ingat. Okay. Boleh Saya tulis dia punya ni apa dipanggil ni? Formula dia. Formula dia adalah nilai insurans, pampasan. X ni adalah nilai insurans
Nilai polisi insurans dia. Okey. 400,000 ni adalah apa? Nilai boleh insurans. Maksimum lah. Maksimum insurans kita. Yang ini adalah kerugian. Yang ini adalah deductible. Jadi kita boleh kira pampasan kita. Contoh, untuk soalan ni nak cari nilai insurans berapa. Jadi pampasan kita berapa? 49,650 sama dengan X tak tahu per 400,000 darab dengan 58,000 tolak 4,000. Kamu boleh guna kalkulator, boleh guna shift calculate untuk kira benda ni. Kan? Boleh guna shift calculate. Jadi kalkulator saya ambil yang besar sikit. Mana saya punya iPad hilang. Okay. Kalkulator kamu boleh pakai, soalnya sama je. Walaupun saya pakai kalkulator ni, cuma function dia mungkin ada lain sikit kan. Okay, contoh kat sini kamu boleh tekan je terus. Soalan ni tadi saya masukkan 49,650 macam biasa kan, sama dengan kamu tekan alpha calculate, ikut kalkulator kamu. Okey. Kemudian X alpha X. Okey, kemudian kalau kalkulator kamu boleh pakai per, pakai per. Kalau tak boleh pakai bahagi aja. Kan? Per dengan 400,000. Kemudian darab dengan kerugian kita 58,000 tolak dengan deductible 4,000. Terus dia macam tu. Okey, jawapan dapat terus kalau kalkulator ni. Kalkulator ni dia set jawapan dah. Kalkulator kamu kena tekan, biasanya kena tekan shift calculate. Lepas tu kalau tak bagi jawapan ni tekan sama dengan lagi. Kalau tak bagi jawapan, tekan sama dengan. Jawapan dia bagi true. Ini kalkulator saya lah. Kalkulator kamu akan dapat terus. Jadi tak payah kamu buat jalan kerja. Terus buat jalan kerja pakai kalkulator saja untuk mengira algebra linear equation ni. Tulis terus X kita adalah sama dengan 370,000 RM. Ini kalau formula untuk mengira pampasan. Saya nak pastikan sama ada formula ini diberi tak dalam exam. Kalau diberi, cantik. Okey, kalau ikut senarai rumus matematik lama ni tak ada. Kamu kena tengok senarai rumus matematik yang baru sekali, saya tak tahu. Kan? Tapi yang lebih baik kalau boleh kamu kena hafal formula kita, kan? Okey. Ini susah dia bila formula tak ada. Yang tu jadi soalan dia susah. Kan? Sebab apa? Formula tak ada. Kena ingat ya, formula pampasan kan? Mengira pampasan. Okey. Tengok lagi ni. Insurans apa ni? Insurans kenderaan, kereta. Okey, kejap dia tak boleh nak. Boleh kot nampak Puan Sarah menetap di Semenanjung Malaysia kan. Memiliki sebuah kereta jenama Ford Mustang. Hebat ni. Ini kegilaan remaja sekarang ni. Semua pakat nak beli Ford Mustang. Saya pun tak tahu kenapa. Kan? Saya tak ada duit, tak setujulah. Cuba saya ada duit, saya beli juga. Menetap di Semenanjung Malaysia, dia memiliki sebuah kereta jenama Ford Mustang dengan nilai 255,000. Kapasiti enjin kereta tersebut adalah 2,261 cc. Dan dia NCD dia adalah sebanyak 45%. NCD dia sebanyak 45%. Hitung premium tahunan kenderaan tersebut untuk polisi komprehensif.
Okey, hitung premium tahunan kenderaan tersebut untuk polisi komprehensi. Dia nak suruh cari berapa dia punya insurans untuk polisi komprehensif. Okey, untuk ni dia ada table sebenarnya, dia ada jadual dia. Saya cuba keluarkan jadual kejap kat kamu. Tengok jadual kenderaan motor. Biasanya exam dia kena bagilah jadual ni, kan? Kalau nak harap pelajar hafal, post. Okey, kenderaan motor. Mana jadual dia? Salah. Yang jadual tu cukai. Silap. Patut. Oh, sorry. Susah juga dua topik yang dekat-dekat cerita dia. Yang ini kita tengah buat insurans. Yang saya tengok jadual tu adalah cukai. Cukai. Okey. Okey, first kali kita tengok cara kira dia. Nombor 3. Benda pertama kamu kena kira adalah dia kata kat situ tarif kenderaan motor tu, kadar tarif motor. Apa maksud kadar tarif motor? Kadar tarif motor lah yang wajib kita bayar untuk 1,000 yang pertama. Kadar tarif motor maksudnya untuk 1,000 yang pertama, kadar dia adalah 372 untuk kereta ni, 60 sen. Ini RM1,000. Untuk RM1,000 yang pertama, banyak ni kita kena bayar. Okey. Kemudian yang kedua, sekarang berapa balance? Balance tinggal 254,000. Nampak? Kita dah tolak 1,000. Dah bayar. Ni banyak ni kena bayar. Okey. Kemudian balance dia pula, apa kamu kena buat dengan balance tu? Okey, kita tengok dekat dia punya formula yang asal untuk sebenarnya Malaysia adalah RM26 darab dengan berapa balance kita tadi? Balance kita adalah 254,000 bahagi 1,000. Ini kena ingat formula dia bahagi 1,000. RM26 ni adalah untuk Semenanjung Malaysia. Ini kena ingat apa formula ni. Jadi bila kita kira kat sini kita akan dapat berapa ringgit lagi. Ambil kalkulator kejap, kira. RM6,976. Bukan. Saya dah campur, sorry. 6,604,00. Ini saja. Okey. Jadi kat sini kita kena campur dengan kadar premium tadi. Campur dengan 37260 sen. Jadi jumlah dia akan jadi 6976.60 sen. Okey. Seterusnya baru kita tolak. Ini jumlah bayaran yang sepatutnya dia bayar. Ini sepatutnya road tax untuk apa? Untuk Mustang tadi. Road tax untuk Mustang tadi kan. Okey. Jadi daripada sini terus kita pergi dekat dia punya NCD. Okey, NCD. NCD itu maksudnya bila 45%, maksudnya diskaun 45%. Diskaun 45%. Jadi kita kena kira berapa diskaun dia. NCD 45%. Okey. Jadi kat sini sama dengan kita kira
jumlah dia 6976.60 darab 45%. Kalkulator kira kejap. $31.39.47. Yang ini bukan jawapan dia, ini diskaun. Jadi berapa dia kena bayar? Nombor 4. Dia kena bayar adalah yang sebenar kena bayar tolak diskaun. Jadi 6976.60 tolak dengan 3139.47. Dapatlah RM akhir yang dia kena bayar adalah 3837.13. Okey, ada soalan kamu boleh tanya terus Saya rasa dia ada jadual lah, ada table ni kejap ya. Tengok kenapa dia ada sisi dia tu. Mana jadual dia? Dia Roadtech pun ada dia punya jadual dia. Roadtech pula insurans kereta. Oh, yang tu dah bagi. Okey, tak ada masalah. Kadar tarif tu adalah berdasarkan dia punya sisi. Ni dia ni. Yang ni sepatutnya dia bagi, kalau dia tak bagi tu dia kena bagi yang ini. Okey, nampak Untuk semenanjung Malaysia Barat, kan? Dia kata sisi dia tadi apa? 2261, maksudnya lebih 2200 dah lebih, dia kena masuk kat sini. Lepas tu dia punya komprehensif dia kena bayar 372.60 untuk 1000 yang pertama. Okey, lepas tu yang ni syarat wajib 26 darab untuk setiap 1000. Sebab tu kita ambil nilai dia bahagi 1000 darab 26. RM26 untuk setiap 1000. Formula dia wajib tu untuk 26 tu adalah formula wajib. Untuk Malaysia Timur, Sabah Sarawak dia murah sikit. RM20.30. RM20.30. Jadual ni dia akan bagi dalam exam. Sepatutnya dia kena bagi. Untuk soalan dia kena bagi. Okey. Jadi dia ada 4 step. Okey. Saya ulang 4 step balik. Tengok. Yang pertama adalah kita kena tolak 1000 siap-siap. Untuk 1000 yang pertama. Untuk 1000 yang pertama kita kena tolak dia punya kadar tarif. Kadar tarif. Mana nak ambil kadar tarif ni? Kadar tarif ni kita ambil dekat jadual. Mengikut dia punya sisi. Sisi kereta tu. Kan? Jadual. Nombor 2, apa kita buat? Balance kita. Balance nilai kereta. Nilai kereta tolak 1000. Ini tolak 1000 sebab dah bayar. Kemudian bahagi dengan 1000. Saya tukar, terbalikkan formula tu. Darab dengan 26 wajib. Yang ini kita punya pengiraan untuk ni, untuk yang kena bayar. Untuk kadar dia punya apa? Insurans ni. Kan? Yang ini saya ambil sebagai Y lah. Saya letak sebagai Y je, senang Jadi berapa jumlah bayaran? Jumlah bayaran dia adalah sama dengan Y campur dengan kadar tarif tadi. Nampak? Yang ni kena bayar lah. Kalau beli kereta baru, kena bayar ni semualah. Sebab apa? Tak ada diskaun. Kan? Selepas kamu pakai setahun, setiap tahun dia akan bagi nombor 3. Dia bagi apa? NCD. NCD ni non-claim discount. Diskaun kalau tidak berlaku sebarang kemalangan terhadap kereta tersebut. Jadi kalau setiap pakai setahun tak accident, tahun depan dapat diskaun. Kan diskaun dia biasanya bermula dengan 15, 20, dia nak 55. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 habis. Last. Dia sampai 45 je. Maksimum diskaun diberi kat Malaysia kita adalah 45%. Okey? Jadi diskaun nombor 4 baru kita ambil kan. Nilai ni tolak diskaun. Nilai yang kena bayar yang ni kita ambil jumlah insurans, jumlah premium. Jumlah premium tolak diskaun. Last kali bayaran premium
tolak NCD. Dapat yang patut kita kena bayar. Ini cerita untuk apa? Insurans kenderaan motor. Apa jenis pun tak ada masalah. Apa jenis pun tak apa. Kan? Tapi sekarang kalau kamu tengok kan, insurans kereta sekarang dah makin murah. Sebab apa? CC. CC. Dia tak tengok jenama kereta tau. CC. Kebanyakan kereta mahal sekarang ni, CC dia adalah rendah. Kan? 1.6. Kalau 1.6 dah rendah. Sangat rendah sekarang ni. Kan? Tapi masalah apa? Kadar. Untuk harga kereta tu macam mana. Cuma kat sini saya tengah mencari juga, ada pelajar tanya, cikgu kalau kereta elektrik macam mana? Tak ada CC. Betul. Itu saya tak tahu. Kamu kena tanya dekat, saya tak tahu macam mana. Kena tengok kat Google kot macam mana kadar bayaran insurans untuk kereta elektrik di Malaysia. Itu kita patutnya dalam buku teks kita patut ada tu. Okey. Kita pergi terus nombor 4 4. Puan Anita merupakan seorang ibu tunggal. Pendapatan Puan Anita adalah 4,500 sebulan. Okey. Kemudian Puan Anita ingin membeli polisi insurans, polisi insurans perubatan untuk dirinya sendiri. Pada tahun ini, Puan Anita berumur 32 tahun dan tidak mengidap sebarang penyakit yang serius. Jadual di bawah menunjukkan 2 polisi insurans dari syarikat insurans M dan syarikat insurans N. Okey. Jom kita tengok. Berdasarkan jadual di atas, tentukan plan polisi insurans dari syarikat mana yang lebih sesuai untuk Puan Anita. Okey, kira kan? Jadi yang pertama kita tengok kat sini pendapatan 4,500 Puan Anita, kemudian dia punya umur 32 tahun. Okay, kita kira dulu. Yang pertama, kita kira dia punya polisi dia tak ada pengiraan ni, dia dah bahagi semua ni. Semua dia bagi Syarikat insurans M, had tahunan 150,000. N 500,000. Okey. Kalau ikut nombor kat sini N menang. Kalau ikut nombor untuk yang pertama adalah N menang. Okey, kemudian bilik dan makan RM150. N pun RM150. Seri, jadi N masih menang. N masih menang. Allowance harian. Okey, syarikat M bagi RM50. Syarikat M bagi RM50. Jadi kalau Puan Anita ni dia duduk kat wad seminggu, dia dapatlah 300.5 kan, untuk allowance harian. Rawatan penyakit kanser, rawatan kanser pesakit luar seperti dikenakan tetap keluar pada had tahunan, seperti dikenakan tetap keluar sama, tak ada masalah. Faedah kemalangan 10,000 untuk M. Deductible M tak ada deductible, N 300. Premium tahunan, wah yang ni yang penting. Jauh dari premium tahunan untuk M adalah 1421, premium tahunan untuk N adalah 839. Okey, jadi kita pilih yang mana? Kita tengok Jadi kalau saya lah, kalau ikut saya kat sini, saya tengok dekat nak kena bayar berapa. Kalau saya tengok nak kena bayar berapa, saya tak tengok pun had tahunan 500,000, 150,000. Sebab apa? Purata kita bayar hospital kita biasanya dalam lebih kurang puluh-puluh ribu. Ini dah 150 banyak ni kan, 500 pun banyak juga, tapi biasanya tak ada masalah. Tu kita claim had maksimum je, had tahunan. Bilik makan 150 tak ada masalah. Okey, cuma allowance harian M ada, tapi Puan Anita dia ada gaji. Kan? Dia tak pandang sangatlah, yang penting nak kena bayar berapa tu. Kalau sakit baru dapat RM50. Masuk dekat wad sakit dapat RM50. Sakit dapat duit. Orang datang pun bagi duit. Cerita. Kan? Seperti yang dikenakan tak ada, itu sama, tak ada masalah. Faedah kemalangan 10,000. Kalau berlaku kemalangan dapat duit. Okey, yang penting yang tak kemalangan ni macam mana? Deductible 300. Deductible 300 maksudnya tak tinggi.
300 adalah tak tinggi bagi insurans perubatan. Sebab insurans perubatan ni tinggi dia punya nilai dia. Contoh, dia bagi kalau masuk ward kata kena penyakit, kena operate cancer ke kena dapat 50,000. 50,000 tolak dia tiba 300 tak rasa. Dia kecil. Dia tiba 300 dia kecil. Kalau dia kata dia tiba dia belah-belah ribu tu cerita lain. Ni kecil. Okay. Yang penting kat sini bagi saya sebagai manusia biasa, saya akan tengok premium tahunan. Berapa saya nak kena bayar ni selagi saya tak sakit. Nampak? Sebab premium tahunan ni yang kita kena bayar waktu kita sihat. Kita kena bayar. Kan? Walaupun memang tak banyak kalau kamu tengok, dia adalah premium tahunan yang kita bayar bulan-bulan, bahagilah 12 kan. Tapi sebenarnya yang tu yang berat. Jadi kita boleh guna balance tu untuk buat benda lain. Jadi bagi saya, pendapat saya kat sini, plan polisi kalau syarikat N ni lebih sesuai lah untuk Puan Anita. Kan? Okay? Walaupun dia punya premium tahunan dia rendah berbanding dengan M, jadi dia akan membantu Puan Anita setiap bulan. Dia ada kelebihan duit setiap bulan. Okey? Jadi kelebihan dia kat situ. Jadi saya akan pilih apa? Syarikat N. Hanya disebabkan oleh premium tahunan. Sebab premium tahunan ni tiap-tiap bulan kita bayar, kita akan dapat lebih duit kat situ setiap bulan. Okey? Kalau allowance harian, time sakit je dapat. Faedah kemalangan, time sakit saja dapat. Okay? Dan syarikat N ni had tahunan dia tinggi juga. 500,000 had tahunan. Had tahunan ni penting untuk orang yang sakit banyak kali. Sebab kali pertama, bulan 2 masuk hospital, kena 30,000. Bulan 5 sakit lagi, masuk lagi hospital. Dia ada balance lagi. Had tahunan dia tinggi. Dia boleh pergi lagi. Kan? Jadi kalau dia had tahunan rendah, takut banyak kali pergi. Bila dah habis had dia, dia kena bayar semua. Okay, cuma kat sini, yang dia tak tulis kat sini adalah Puan insurans ni bagus sebab apa? Dia tak ada co-insurance. Kalau ada co-insurance, kena tengok pula co-insurance. Kena hati-hati dekat co-insurance. Okay, itu soalan nombor 4. Okay, kita tengok seterusnya. Dah habis ke? Dah habis takat ni je saya bagi. Sampai contoh soalan nombor 4 saja untuk insurans kan. Yang kat sini sebenarnya yang agak keliru sikit hari ni adalah berkenaan dengan insurans motor tadi. So saya pun confused antara dua kan. Cukai pun dah belajar. Kita dah belajar macam mana nak bayar road tax kereta, ada jadual dia. Insurans kereta pun ada jadual dia juga. Mengikut sisi tertentu. Kan? Jadi untuk hari ni macam biasa saya dah janji kamu untuk habis awal sikit untuk beri kamu rehat yang mana exam esok. Jadi harap-harap apa yang dah saya kongsikan malam ni sama-sama kita dapat gunakan sebaiknya. Kan? Minta maaf kalau penerangan saya tak berapa jelas kan, sebab ni topik baru. Saya pun tahun ni baru saya mengajar. Saya pun baru study. Sama-sama saya belajar dengan kamu insya-Allah. Okey? Jadi untuk hari ni setakat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana exam jawab dengan baik besok kan? Kita dah usaha apa saja yang kita dapat keluarkan semua dalam exam, itulah yang telah kita cuba selama ini insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab hadir kelas ini. Terima kasih. Sama baik.